Ayat berapa? Ya? Ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ya. Maksudnya kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang engkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya sehingga tidak mengakui adanya hari kiamat. Ia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi berpudar-pandar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka berkatalah manusia yang engkarkan kiamat pada hari itu, di manakah tempat hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian. Tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu kepada Tuhanmu lah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara. Pada hari itu manusia diberitahu akan apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia telah tinggalkan. Bahkan manusia itu anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun ia memberikan alasan-alasannya untuk membela diri. Setelah kita baca pada minggu yang lalu tentang bagaimana hari kiamat itu mesti berlaku, orang kafir mencela, membohongi Nabi SAW. Tuhan kata Allah Ta'ala boleh menghidupkan manusia walaupun tulang dia repuk. Bukan saja tubuh dia, jari yang halus Tuhan boleh jadikan semula. Jari dengan orak-orak dia yang kita baca bagaimana cak jari orang ambil hari ni. Kerana Tuhan jadikan orak jari manusia seluruh dunia ni tak sama. Sama ada yang hidup, yang mati dah, tak sama antara seorang dengan seorang. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah hari ni orang ambil cak jari tu, letak di pasport, letak di kad pengenalan dia, kita IC kita, letak pada apa-apa perjanjian. Kalau berlaku jenayah, disiasat juga cak jari ni. Menjadi bukti, salah satu bukti cak jari ni. Ini mukjizat ilmu daripada Al-Quranul Karim. Walaupun demikian, orang kafir menafikan hari kiamat. Mereka kata Nabi bohong. Bal yuridul insan liyafjura amamah. Bukan manusia itu terus-menerus melahirkan kejahatan dia, melakukan maksiat. Kalau percaya ke hari kiamat, tak nak buat maksiat lah. Jangan percaya ke hari kiamat ni, gomoh atas dunia habis-habis. Buatlah apa nak kedarah, arak ke, nak buat zalim, nak buat apa atas dunia ni lah. Hentam habis-habis. Sepuas-puasnya, tak ada kiamat ni. Mereka menafikan hari kiamat dengan mereka buat apa saja maksiat yang mereka nak, dengan sepuas-puasnya.
maksiat yang terdedah di hadapan mereka mengikut hawa nafsu macam binatang, lebih pada binatang lagi. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, pemimpin dia yang ada di zaman Nabi SAW bertanya Nabi, bila berlaku hari kiamat tu? Dah mengkata hari kiamat tu berlaku, nak tahu tahun berapa, hari bulan berapa, jam berapa berlaku hari kiamat. Saat mana berlaku hari kiamat? Saat yang tepat itu rahsia Allah, Nabi pun tak tahu. Nabi boleh beritahu tanda-tanda dia saja. Tanda-tanda sebelumnya berlaku, tanda-tanda ketika berlaku. Ini Nabi beritahu. Ayat ini menyebutkan ketika berlaku. Fa iza baraqal basar, apabila pandangannya hilang. Hilang pandangan, tak nampak apa dah huru-haranya hari kiamat. Hak mata celik ni jadi tak nampak. Setengah ulama mengatakan bahawa hak kiamat mula-mula tak nampak dah mata bila nak mati. Dalam keadaan nazak yang teruk tu tak nampak dah mata, itu baru kiamat kecil. Kiamat besar pun tak nampak mata. Ini kata Nabi. Bahkan Nabi menyebut tanda-tanda awal. Bila malaikat Jibril bertemu dengan Nabi, tanya apa dia Islam, Nabi jawab. Apa dia iman, Nabi jawab. Apa dia ihsan, Nabi jawab. Jibril tanya, mata sa'ah, bila kiamat? Kiamat bila? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya lebih tahu pada orang yang bertanya. Kita tak tahu, ini urusan Allah. Fa akhbirni an amaratiha. Beritahu tanda-tanda kiamat. Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha wa antaratal hufatal uralata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Apabila kamu melihat ibu-ibu diperhambakan ibu, diperhambakan mak dia sendiri. Kerana orang lelaki pun kerja, orang puan pun kerja, suruh mak jadi hamba di rumah. Ini dia. Ini akhir zaman. Mak tak ada pula panggil pembantu rumah. Orang tak pun guna suruh didik anak kita. Ini dia. Habis pakat kerja belaka. Ini tanda-tanda akhir zaman. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan lihat orang-orang yang dahulunya gembala kambing, berkaki ayam, pakaiannya tak cukup cumpang camping, berkaki ayam, menjadi gembala-gembala kambing. Gembala duduk di padang pasir jadi gembala, duduk di hutan jadi gembala. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba jadi kaya, berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, kata Nabi. Tengok dia, ada tak hari ni? Orang dulunya gembala kambing, gembala unta, boleh duit minyak banyak, kaya raya, buat bangunan tinggi. Tengok di Dubai. Di Dubai, di Saudi, di Mekah pun buat bangunan tinggi. Buat bangunan tinggi di Mekah. Siapa nak lindung Masjid Haram, pakai buat bangunan tinggi belaka. Di Qatar, rata-rata buat bangunan yang tinggi. Hak kaya-kaya tu dulu, ri'a asya', gembala kambing. Tauki dia gembala kambing, tak urap. Tiba-tiba jadi kaya, buat bangunan-bangunan yang tinggi. Sebab tak ada orang duduk. Tak ada orang duduk, tak ada orang bertugas, tak boleh nak sewa, tinggi doa selalu, banyak doa bilik dia. Kenapa? Nak tunjuk kekayaan. Ini tanda akhir zaman. Apa yang Nabi sebut ni betul sungguh. Sebab kita pun tupang juga buat bangunan tinggi, tupang hati. Berlomba-lomba bangunan tinggi. Cina kata dia tinggi, Malaysia kata dia tinggi, Dubai kata aku tinggi. Ini yatatawaluna fil bunyan. Hak ni berlaku kiamat sungguh. Bariqal basar. Apabila pandangan hilang pandangan. Mata dia tengok celek ni kelabu dah nampak langsung. Wa khasafal qamar, dan hilangnya cahaya bulan. Bulan tidak bercahaya lagi bila berlaku hari kiamat. Bila matahari padam cahayanya, bulan pun padamlah. Tak ada cahaya. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar,
dihimpunkan matahari dan bulan. Ulama tafsir kata Allah menghimpunkan matahari dan bulan, kedua-duanya dicampur hancur lebur, dijadikan azab bahan api neraka kepada ahli-ahli neraka. Itu kata ulama. Dihimpunkan keduanya menjadi api yang besar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu berkatalah manusia, di mana tempat lari? Termasuklah manusia yang kafir, yang tak beriman. Tengok bukit tercabut, habis huru-hara, lebih pada tsunami. Tsunami dah akan nak takut dah. Ini lebih dahsyat lagi, tak terhingga dahsyatnya. Maka berkatalah mereka yang kafir, ainal mafar, di mana tempat lari, di mana tempat menyelamatkan diri, di mana tempat nak menyelamatkan diri. Kalla la wazar. Jawabnya, tidak ada tempat. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tak ada tempat. Tak ada tempat perlindungan, tak ada tempat yang selamat. Ila rabbika yawma idnil mustaqar. Pada hari ini semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Dibalikkan kepada Tuhan belaka. Tak boleh melarikan diri. Tak ada tempat malaikan Tuhan saja. Maka semua manusia balik pada Tuhan. Tak ke raja, tak ke presiden, rakyat, kaya, miskin, alim, jahil, habis. Berhadap di hadapan Tuhan semua. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Diceritakan kepada manusia pada hari itu apa yang pernah dia buat, apa yang tak pernah dia buat di atas dunia. Amal yang soleh, yang baik yang dibuat, dan apa yang tak buat daripada amal yang salah yang diwajibkan oleh Allah. Disebut dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqasa min ujurihim syai', wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqasa min auzarihim syai'. Maknanya termasuklah juga bukan saja orang yang beramal, orang yang mengajar orang, tunjuk pada orang, yang pimpin orang. Barang siapa yang menunjukkan jalan yang baik, dia tunjuk jalan yang baik pada orang, maka baginya pahalanya dan pahala dengan sebab orang mengikutnya sehingga hari kiamat. Barang siapa yang menunjuk dan dengan tidak kurang pahala sedikit pun, dan barang siapa yang menunjukkan ajaran yang jahat, ajaran yang tak betul, maka dia boleh dosa. Dan dosa juga dengan sebab orang sesat, dengan sebab dia dosa juga. Berpanjangan sehingga hari kiamat dengan tidak kurang sedikit pun. Itulah di hari kiamat. Bukan sahaja amalan yang baik, amalan yang jahat, bahkan orang yang tunjuk amal baik, amal jahat tu pun dibawa sama pada hari kiamat kelak. Termasuklah pemimpin-pemimpinnya akan dibawa pada hari kiamat kelak. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bukan manusia terhadap dirinya sendiri dia dapat melihat dengan nyata. Dapat melihat dengan nyata terhadap dirinya sendiri. Macam mana? Apabila tangan dia bercakap, kulit dia bercakap, mulut dikunci oleh Allah Ta'ala. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah pada hari itu menjadi saksi atas dirimu sendiri. Bukan saja tulisan malaikat yang mencatat amalan baik dan jahat, bukan saja saksi-saksi di kalangan manusia yang kita balah dengan dia di atas dunia ni, termasuklah juga makhluk-makhluk yang lain, termasuklah diri sendiri. Kulit dia bercakap. Rupanya kulit kita mencatat apa yang kita buat di atas dunia. Setelah dihidupkan semula, keluar suara. Kok tangan kita, kok kaki kita, kok apa saja, beritahu apa benda kita buat. Allah Ta'ala Maha berkuasa.
Hari ini kita lihat manusia dengan sedikit ilmu, dengan tali yang nipis je halus, boleh rakam suara, boleh rakam gambar pula. Ini ilmu manusia. Ilmu Allah lebih pada itu lagi. Maka dirakamkan semua amalan. Manusia akan jadi saksi pada diri dia sendiri. Walau alqa ma'adhirah, walau apa sekalipun dia menguzurkan diri dia sendiri, dia berhelah, dia berhujah di hadapan Allah, tak boleh nak pelawak dah. Dia nak pelawak, dia nak bohong, dia nak buat apa, tak boleh, kerana kulit dia sendiri bercakap. Maka akal dia menyedari apa yang dia buat sungguh-sungguh. Itulah dia peristiwa hari kiamat yang wajib kita beriman kepadanya. Wallahu a'lam.